seandainya kalau katakan kamu tak ada skrin yang kedua juga, tak apalah. Kita scroll sama-sama kita baca sama-sama. Jom kita lihat yang pertama sekali iaitu bab 1, kedatangan kuasa barat. Wow, kedatangan kuasa barat ni satu topik yang besar sebenarnya. Okey, kita nak lihat di sini berkaitan dengan kedatangan kuasa barat. Baik, kenapa kedatangan kuasa barat ke sini? Kerana dua sebab. Kalau soalan tanya, okey, apakah antara faktor kedatangan kuasa barat? Kerana apa? Satu, kerana kestabilan. Okey, dan juga satu lagi kerana kemakmuran. Kestabilan, kemakmuran. Apa tu cikgu? Baik, mudah aja. Sebenarnya kestabilan ni negara kita stabil sebab negara kita dah ada sistem pemerintahan dan juga kita dah ada struktur sosial kita sendiri. Maknanya kita dah well organized. Kita dah well organized. Itu sebenarnya. Jadi kalau well organized itu mudah untuk mereka datang dan juga menguruskan masyarakat kita. Contohnya kita lihat sistem pemerintahan mempengaruhi pembentukan susun lapis masyarakat, di mana kita tahu bahawa pemerintahan kita adalah daripada pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka yang kita tengok dalam video tadi kan, bermula pada tahun 1400 sampai 1511, sistem yang pakai dalam Kesultanan Melaka tu sampai sekarang ada digunakan. Iaitu ada sistem beraja, kemudian ada para pembesar. Manakala di Sarawak dan juga di Sabah ada sistem pemerintahan masyarakat tempatan. Jadi itu yang kita lihat. Wow, ada pemerintahan dan struktur sosial. Dan struktur sosial ini melibatkan satu perkara yang berkaitan apa tahu? Iaitu berkaitan dengan bentuk seperti yang segitiga tu. Kita ada belajar kan yang segitiga tu. Okey, yang ke atas tu ada apa? Ada raja, kemudian ada para pembesar, kemudian ada rakyat dan last sekali ada ada Be. Be, ya, tiba-tiba be. Okey, Anas Zainal sebut be. Okey, baik. So atas sekali ada raja, kemudian ada rakyat, raja, pembesar, rakyat dan juga hamba. Okey. So itulah dia struktur sosial. Baik. Kemudian hamburger. Okey, baik. Kemudian kita lihat di sini. Okey, sistem pemerintahan beraja. Ini bermulanya sistem pemerintahan beraja iaitu setiap negeri di tanah Melayu ni memang dah ada sultan dan sultan tu adalah ketua, okey, mengetuai pentadbiran peringkat negeri. Semua negeri pada waktu itu memang dah ada sultan-sultan. Dan apakah tugas sultan? Dia akan mengetuai pentadbiran peringkat negeri. Dia akan menjadi ketua manajemen. Dan juga dia akan menjadi lambang kedaulatan negeri. Maksudnya apa? Ya, maknanya lambang kedaulatan negeri maknanya apa? Maknanya lambang betapa powernya, betapa hebatnya negeri itu. Kenapa negeri itu hebat? Kerana ada raja. Raja ini lambang kehebatan kami, lambang ketertinggian kami, lambang maruah kami. Kamu tahu tak, kita ada sultan yang hebat-hebat. Contohnya Sultan Negeri Perak. Okey, Sultan Negeri Perak, okey macam sekarang ni raja tak bapa dia ke datuk dia iaitu Sultan Azlan. Kamu tahu Sultan Azlan ni dulu, okey, Sultan Negeri Perak, Sultan Azlan ni dulu adalah bekas hakim mahkamah tinggi tau. Dia belajar jadi hakim. Untuk jadi hakim. Itu sultan tu. Bayangkanlah. Hebat sultan-sultan kita ni. Bukan Adlan ya, dia Azlan. Yes, bukan Adlan. Lagi jauh, bukan Lan Single for Life ke, Lan masuk awal ke, itu bukan. Kan salah orang. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Kemudian baik. Kemudian kaum kerabat dan para pembesar membantu pentadbiran untuk melaksanakan perintah sultan. Maknanya keturunan kaum kerabat dan pembesar akan bantu sultan lah. Okey. Baik, Anas Zainal tanya, yang di Pertua Negeri Melaka ni keturunan siapa?
Tidak, sebenarnya yang di-Pertua Negeri Melaka adalah yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong untuk jadi Yang di-Pertua. So bukan daripada keturunan mana-mana sebab Yang di-Pertua bukan sultan. Ingat Yang di-Pertua bukan sultan. So Melaka tak ada sultan. Kena ingat tu. Alright. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan beraja ada pembesar. Pembesar di jajahan atau pembesar di daerah, di mana pembesar ni tugas dia apa? Mentadbir jajahan dan daerah, dan juga tugas dia menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Okey. Baik, apakah contoh jawatan-jawatan pembesar? Okey, kita tahu contoh jawatan pembesar itu adalah seperti apa? Siapa tahu? Pembesar berempat. Kita nak pembesar berempat tu. Siapakah nama-nama pembesar berempat tu? Pertama siapa? Mana ada mata-mata sultan. Okey, siapakah pembesar itu? Semua macam tu. Betul kan? Laksmana. Lagi Akil? Apa Akil? Shah Bandar. Okey, lagi? Cikgu. Ya. Ya. Laksamana, penghulu Okey. bendahara dengan Mhm. lagi seorang tu siapa Yang bermula Temenggung. dengan Temenggung. Thank you. Aina Mardia Temenggung. Yes, itulah dia pembesar. Okey. Bendahara, kemudian penghulu bendahari, Temenggung dan juga Laksamana. Shah Bandar pun boleh. Tetapi Shah Bandar dia pembesar ber-8 dan ber-16. Yang pembesar berempat tu 4 orang tu. Ya, daripada perbualan tadi tiba-tiba dengar bunyi Maggie. Okey, Maggie pun ada. Okey, baik dalam kelas kita Baik. Kemudian yang C, okey, di bawah dia ada penghulu. Okey, ya, kampung adalah unit yang terkecil dalam pemerintahan masyarakat Melayu waktu dulu, dan ketua kampung juga disebut sebagai penghulu ataupun penggawa. Apa tugas penghulu? Menyampaikan arahan daripada raja atau pembesar kepada orang-orang kampung. Sampaikan ya. Sampaikan salam, sampaikan arahan. Ya, betul, macam orang tengah. Sebab zaman dulu tak ada internet, tak ada surat khabar. Jadi tak ada radio, tak ada TV. Jadi untuk menyampaikan berita, okey, dia akan kumpulkan para penghulu dan bagi tahu, okey, sultan nak macam ni, macam ni, macam ni. Penghulu pula balik ke kampung masing-masing, bagi tahu kepada rakyat, okey, wahai rakyat sekalian, sultan kita ingin begini, 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 begini. Macam tu. Jadi penghulu adalah bertugas sampaikan arahan daripada raja atau pembesar. Itu. Nampak tak dia punya sistematik tu? Bagus tu. Itu kebanyakan negeri. Cuma ada 3 negeri yang berbeza sedikit, iaitu negeri seperti Negeri Sembilan dan juga di Sarawak serta Sabah. Ini je pemerintahan ya di 3 negeri yang agak berbeza. Macam Akil Daniel lah, berbeza kan. Orang Nogoi memang macam tu, orang Negeri Sembilan memang gitu. Okey. Baik. Untuk di Negeri Sembilan kalau kita lihat, pemilihan pemimpin bermula daripada bawah, iaitu anak buah dan ibu soko ni beramai-ramai akan memilih buah pak. Okey, daripada ramai-ramai buah pak, okey, mereka akan memilih beberapa orang lembaga, dan daripada lembaga mereka akan memilih, di kalangan lembaga mereka akan pilih 4 orang undang, dan daripada 4 orang undang itu salah seorangnya akan terpilih menjadi Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan Besar. Dan ini sebenarnya kamu belajar masa form 2. Ingat tak? Masa form 2 dulu kan? Masa form 2. Ya. Betul. Ini sebenarnya ini di Negeri Sembilan. Ya, kalau satu lagi iaitu di Sarawak ada 2 sistem, iaitu sistem kesukuan dan juga sistem kesultanan. Kalau mungkin kamu akan tanya, cikgu, macam mana nak ingat ni? Okey. Sistem pemerintahan di Sarawak. Kamu ingat di Sarawak ada macam-macam suku kaum, betul tak? Ada Kadazan, ada Iban, okey, dan ramai lagi. So itu semua suku-suku kaum. Jadi mereka akan gunakan sistem kesukuan. Itu satu.
Kemudian ingat balik, Sarawak dulu adalah kepunyaan Brunei, betul? So kepunyaan Kesultanan Brunei dulu. Jadi, okey, Sarawak ada sistem kesultanan sebab Kesultanan Brunei. Ingat tu dua. Senang kan? Jadi ingat tentang suku kaum, ingat tentang Kesultanan Brunei. Ada dua sistem. Okey. Baik. So ada yang tanya, cikgu, orang yang guna koma tu orang Negeri Sembilan ke? Ish, taklah, koma ni apa rupa gitu. Idok lah teman kata gitulah. Okey, tentang koma ni sebenarnya orang Perak. Orang Perak lah. Ada orang Perak sini. Teman nak tanya mikir komen-komen ni, ada tak orang Perak sini? Hara Zuhair. Ya ke? Orang Perak ya. Ada. Ata kan? Jadi gitulah. Kalau nak belajar bahasa Perak boleh. Bahasa Perak boleh. Korang tengoklah cerita apa? Korang tengoklah cerita Kampung Pisang Berapi-rapi tu. Berapi-rapi. Kampung Pisang Bersiri-siri tu. Itulah dia. Kisah bahasa orang Perak. Nenek saya Perak, mak saya Selangor. Oh, ya ke? Macam-macam lah kau ni Haras. Okey. Kemudian itu di Sarawak. Di Sabah. Di Sabah juga ada sistem kesukuan, juga ada sistem kesultanan, tetapi satu lagi ada sistem ketua-ketua bebas. Ketua bebas dia memimpin mengikut kebebasan diri dia. Dan orang lain menyokong dia untuk menjadi pemimpin, so dia menjadi ketua yang bebas daripada sistem kesukuan dan bebas daripada kesultanan. So di Sabah ada 3. Kesukuan sama macam Sarawak, kesultanan iaitu Kesultanan Brunei sama juga, Brunei dan Sulu, dan satu lagi sistem ketua bebas. So ini yang kamu kena ingat. Okey. So pemerintah di negeri Sembilan, Sarawak dan juga Sabah. Okey. So far boleh follow? Okey, boleh faham? Boleh? Kalau tak faham boleh bertanya. Alright. Itu yang kita nak. Jangan risau, jangan malu. Walaupun sebenarnya kita dalam kelas ni, Masya Allah, ada 65 orang. Hui, takutnya. Okey, ada 65 orang. Tetapi sebenarnya, kamu dengan cikgu sebenarnya one to one ni. Kamu dengan cikgu one to one sebenarnya. So, you can just ask anything. Boleh dalam bahasa Jawanya, boleh tanya apa saja. Bahasa Jawa you can ask anything lah. Kan? Alright. So itu yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Kemudian, okey, negara kita waktu itu, Kerajaan Alam Melayu kan, dah stabil sebab apa tahu? Dah ada undang-undang. Siapa kata negara kita tak ada undang-undang? Ada undang-undang tau. Iaitu undang-undang apa? Kita dah ada undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Undang-undang tidak bertulis dipanggil adat. Bukan one versus one pandai, one to one. Kalau one versus one, siapa nak gaduh dengan cikgu? Korang nak one to one, one versus one dengan cikgu ke? Tak lah. Okay. Okay. Apa je lah kau ni kan? One to one. Okay, baik. Siapa tu? Okay. Baik. Contoh undang-undang tidak bertulis adalah seperti adat pepatih. Kau jolobak, kau jolobu buah padi 3 tangkai. Kalau kena gadis jolobu, tak mandi barang berasai. Boleh. Itu adat pepatih. Entah betul entah tidak kata Akil tu kan tadi. Okey. Baik. Undang-undang tak bertulis, adat pepatih, dan satu lagi. Okey, bagi tahu cikgu. Okey, satu lagi. Selain daripada undang-undang tak bertulis, adat pepatih, ada satu lagi adat. Adat apa? Anyone here? Boleh bantu cikgu? Adat apa, Usko? Adat Temanggung. Bagus, Masya Allah. Ya, satu lagi iaitu adat Temenggung. Alamak, pen cikgu pun dah macam-macam. Dia tak boleh nak detect dah. Okey, satu lagi adat Temenggung. Sebab cikgu pakai pen pakai pen. Jadi adat Temenggung. So ada 2 undang-undang tidak bertulis. Adat Perpatih dan adat Temenggung. Dan satu lagi adat yang ada diamalkan ataupun undang-undang. Terima kasih. Tak apa, malaslah sebenarnya Manina. Okey. Undang-undang bertulis sebenarnya adalah
Contohnya Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Undang-undang bertulis maknanya apa tahu? Dia ada tulis dalam dokumen. Tu undang-undang bertulis. Jadi dah ada undang-undang. Even di Sarawak dan Sabah pun dah ada peraturan hidup dan undang-undang berdasarkan apa tahu? Hukum adat masing-masing lah. Yang diamalkan secara tradisi turun-temurun melalui kepercayaan suku masing-masing. Maknanya apa Cikgu, tahu? Ya. macam mana undang-undang tidak bertulis boleh macam diberi daripada generasi ke generasi? Okey, bagus soalan tu Naim. Baik, undang-undang tidak bertulis diberikan daripada generasi ke generasi kerana setiap kampung, setiap kaum tu dia ada ketua adat di mana dia itu akan menjadi pemegang kepada adat-adat itu. So kalau rakyat kata apa tahu? Boleh tak kita nak buat macam ni ikut adat Temenggung? Oh, tak boleh. Okey, dia akan tanya pada orang yang lebih tua, yang lebih tahu tentang adat tu. Adat tu memang orang tua tu pegang ataupun ketua adat tu. Dia kata apa? Okey, ini tak boleh. Ini nanti melanggar adat kita, adat Temenggung. No. Begitu juga macam adat pepatih. Okey, orang-orang Negeri Sembilan, dia kalau katakan contoh, oh saya nak kahwin dengan orang luar lah, boleh tak? So, adat pepatih kata apa? Boleh. Okey, undang-undang tu kata apa tahu? Ataupun Tapi jangan orang sama ketua tu. suku. Ya, jangan sama suku satu. Tapi kalau nak kahwin dengan orang lain, orang betul-betul luar daripada Negeri Sembilan, kamu akan hilang warisan harta semua. Okey, adakah kamu setuju? Dan kita akan buat adat untuk melepaskan kamu daripada adat pepatih ni. Okey, boleh? Dia macam tu. So ada seorang yang akan memegang adat itu, yang akan menjaga adat itu. Dan itulah yang akan dibawa turun-temurun. Dia akan paskan kepada orang yang lebih tahu, yang kemudian dipaskan lagi dan dipaskan lagi sampailah sekarang. Jadi itulah cara bagaimana undang-undang itu atau adat itu dibawa turun sampai sekarang. Beratus tahun kot. Jadi hebat kan orang-orang kita. Means that kita dah ada pemerintahan, kita dah ada undang-undang, maknanya kita dah okey, dah bagus dah. Dah stabil, dah aman. Dia ada disiplin yang tinggi, betul. Kemudian kita bukan setakat dah ada satu maruah diri yang tinggi dengan ada undang-undang ni tau. Kita buat hubungan dengan luar, kita tak sombong. Kita tak sombong. Kita buat hubungan luar. Iaitu, orang tu lupa undang-undang tu. Nak refer dekat siapa? Sebenarnya orang tua-tua tu bukan seorang. Biasanya ramai. Biasanya ramai. Contohnya batch orang tu umur dia dalam katakan 70 tahun ya. Dalam satu kampung, dalam satu daerah, pastinya ada ramai orang yang berumur 70, 80 tahun. So kalau seorang tak ada, pergi tanya pada orang yang lebih tua lagi. Pergi tanya kepada orang yang lain. So dia bukan semata-mata seorang yang pegang. Yang lain-lain pun ramai yang tahu tentang adat itu. Jadi itu cara dia. Itu cara dia sebenarnya ya. Okey. Baik, bagus soalan-soalan ni. Baik. Kita lihat hubungan luar. Hubungan luar dilihat. Pasal adat Ya. boleh cakap lagi pusaka. Undang-undang adat apa ke? Pasal adat bukan lagi. Pasal adat? Itu baru je pasal adat. Belum lagi pasal pusaka. Ya, betul. Itu baru cerita pasal adat, belum pusaka kan. Itu adat pepatih tu. Itu adat pepatih. Hebatnya negara kita ni, masyarakatnya ada pelbagai undang-undang untuk menjaga kestabilan negara kita. Bagus. Kemudian negara kita ni, okey, kerajaan dulu-dulu tu buat hubungan luar dari dalam bentuk ekonomi, politik dan juga sosial. Malah pemerintah-pemerintah kita dulu berjaya memanfaatkan hubungan dengan ada hubungan dengan pedagang British dan juga ada hubungan dengan pedagang-pedagang Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing. Masa tu British dan Belanda datang untuk berdagang kat sini. Kita manalah tahu tentang apa niat dia untuk menjajah negara kita. Kita tak tahu. Betul tak? Kita ni orang Melayu ni dulu dia suka mengamalkan apa? Husnuzon. Bersangka baik. Bersangka baik. Kita tak ada niat pun. Orang tu nak datang berniaga. Dia ni orang putih tu mesti nak menjajah. Taklah. Dia datang nak berniaga tu. Why nak kita berdagang dengan dia? Tapi kebaikan kita telah disalahgunakan. Nampak?
Jadi itu yang kita always positif. Itu sifat orang Melayu. Always positif. Datang dengan dijemput, pulang dengan dimaki. Amboi, lain macam ayat kau ni. Baik, kita lihat betapa kebijaksanaan pemerintah menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan inilah dapat meluaskan pengaruh, melindungi ancaman musuh, memajukan ekonomi negeri kita dan menstabilkan sistem pemerintahan negara kita. Nampak? Bila negara kita, pemimpin-pemimpin kita berjaya menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara lain, maka kita dapat luaskan pengaruh kita, dapat melindungi diri kita daripada ancaman musuh, majukan ekonomi kita dan juga menstabilkan sistem pemerintahan. Betul? Okey. Jadi itu sebenarnya. Baik. Sebenarnya betul juga. Ada keburukan juga bila buat hubungan luar, iaitu tersebarnya penyakit-penyakit yang tidak diingini seperti COVID-19. Okey. Tetapi kadang-kadang kita ni berfikir positif. Masa kita ingat lagi tahun lepas kan, awal-awal tahun dulu di mana pelancong-pelancong Cina datang ke sini. Yang masa tu Cina sedang menghadapi masalah COVID-19 dan ada pelancong datang ke sini. Kita ni masih lagi husnuzon. Jadi kita kata apa? Dia orang datang ni untuk melancong. Jadi kita kata why not? Kenapa kita nak halang dia? Itu satu. Kemudian apabila mereka mungkin membuat saringan, masa tu dia orang tak ada positif pun, dia orang negatif. Tetapi bila dah duduk sini lama-lama lepas 2 minggu, barulah positif COVID. Kita tak tahu. Jadi itulah hakikat sebenarnya, tapi tak apa. Sifat kita yang sentiasa husnuzon ini, bersangka baik, akan memberikan kebaikan pada diri kita. Ingat tu. Ingat kepada pelajar semua, selalulah husnuzon. Jangan bersangka buruk. Bersangka buruk jangan sesekali, macam lagu awal tadi kan. Lagu. Baik. Itu tentang kestabilan. Bermakna menunjukkan bahawa apa tahu? Negara kita memang dah stabil. Bagus. Yang kedua, kita lihat di sini, iaitu berkaitan dengan kemakmuran. Cikgu rasa semua dah tahu dah. Apa maksud kemakmuran? Apa maksud makmur? Cikgu rasa semua dah tahu. Maksud makmur? Bagus, Mewah. Aisyah Zawawi. Betul, Fariba. Iaitu kemakmuran ni ialah mewah. Kemewahan. Kekayaan. Jadi kepada para pelajar yang baru masuk mungkin kata apa? Cikgu, biasa saya dengar aman dan makmur. Maknanya apa? Aman dan mewah. Aman dan kaya. Itu maksud kemakmuran. So, kalau kita lihat, kita ni makmur. Kaya dengan apa? Kita banyak. Kita ada banyak hasil bumi. Kita banyak hasil alam. Sebab negara kita ni kaya. Dengan ada biji timah. Kemudian kita ada emas. Kita ada perak. So Imran Yusof tanya, cikgu, agaknya kalau kita kena jajah lagi, apa agaknya possibility punca dia? Kalau negara kita dijajah lagi lah, contohlah kalau negara kita dijajah lagi, cikgu rasa satu je puncanya, iaitu kedudukan kita yang strategik. Kedudukan negara kita yang strategik ni di antara China dan juga Amerika dan India di sebelah barat itu, menyebabkan Malaysia ini menjadi sebuah negara yang sangat strategik. Untuk apa? Untuk dikuasai. Supaya apa? Laluan perdagangan semua tertumpu di sini. Itu satu. Yang kedua, kemungkinan besar tentang kekayaan hasil bumi kita. Baik. Itu antara dua punca yang mungkin lah. Betul, turun flight pun kat sini juga. Betul. Baik, Luqman Zulkifli tanya, cikgu, apa beza hasil bumi dengan hasil alam? Bagus. Hasil bumi maknanya hasil daripada perut bumi. Daripada dalam bumi. Contohnya apa? Biji timah, emas, perak yang perlu dilombong. Itu hasil bumi. Kalau hasil alam ni, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang ada di negara kita ni. Jadi kita kaya. Kita kaya dengan hasil bumi dan hasil alam. Kita kaya dengan biji timah, emas dan perak. Dan sebab itulah masyarakat tempatan, orang-orang Melayu dulu menggunakan dua kaedah, mendulang dan melampan. Melampan
untuk mengeluarkan biji timah emas dan perak. So, Ya. kenapa biji timah harga dia turun? Okey, biji timah harga dia turun sekarang, betul? Betul. Okey. Baik, biji timah kemungkinan besar harga dia turun kerana pertama sekali biji timah ini adalah buat untuk apa? Kegunaan dia adalah untuk buat tin minuman, tin makanan, sebab daripada biji timah tu bila dileburkan dia boleh buat aluminium. Aluminium boleh buat tin minuman, tin makanan semua. And the problem tentang aluminium ni adalah aluminium adalah recyclable. Maknanya boleh kitar semula. Ya betul, boleh kitar semula. Jadi, sebab itu kalau kamu jumpa tin-tin minuman, tin makanan, boleh dikemikkan kemudian dijual semula. Sebab apa? Kilang akan ambil, cairkan dia semula dan buat balik tin minuman, tin makanan. Jadi sebab itu perlombongan biji timah berkurangan. Kerana apa? Yang sedia ada boleh diguna semula. Sebab itu harga dia jadi jatuh. Ya. Baik. Betul Nabil. Kelas form tu tadi cikgu ada tunjuk video. Ya. Video berkaitan bagaimana mendulang biji timah. Masa kelas form tu tadi. Tapi rasanya korang semua pernah tengok kan? Diorang mendulang biji timah. Pernah kan? Jadi itulah. Dekat Bukit, apa tu, Bukit Larut. Okey. Baik. Mendulang dilakukan di sungai kerana biji timah banyak didapati di lembah sungai dan negara kita. Okey, ini hasil alam pula. Negara kita adalah pengeluar hasil hutan seperti apa? Kita ada rempah ratus, damar dan juga kita ada rotan. Malah hutan-hutan rimba di negeri-negeri Melayu ini terkenal dengan hasil seperti kayu kayan. Kita ada kayu-kayu yang memang kayu meranti, kayu macam-macam jenis kayu balak. Itu kayu balak tu mahal tu untuk buat perabot semua. Kemudian ada kapur barus, ada rotan, damar, jelutong, kayu gaharu dan kayu cendana. Macam cikgu cakap dulu kan. Apa fungsi kayu gaharu, kayu cendana? Iaitu untuk buat apa? Minyak wangi. Minyak wangi. Ya, sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Itu adalah itu adalah pantun yang kamu boleh guna dalam peperiksaan. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Itu dia. Baik. Dulu negara mana paling kaya? Well, sebenarnya negara yang paling kaya suatu ketika dahulu diukur dengan betapa luasnya kawasan jajahan. Maknanya kalau negara itu paling kaya kerana apa? Kerana paling banyak yang dijajah. Dan negara yang paling banyak menjajah negara lain adalah British. British telah menjajah hampir 54 buah negara. Sehingga mengambil 21% bumi. Dia cover 21% bumi. Itulah negara yang kita kata, kita boleh consider negara yang paling kaya lah British. So, itu hasil hutan dan rimba tu. Hasil hutan dijual kepada pedagang Cina, Jepun, Siam dan juga India. Ya, betul. British banyak menjajah untuk dapatkan bahan mentah. Betul. Tak ada, kayu kokar tak ada kat Malaysia, tak ada. Semuanya diimport. Kayu kokar tak ada. Negara kita juga kaya dengan hasil laut. Sirip ikan hiu, timun laut, rumpai laut, mutiara, ya Allah banyaknya. Kaya kita. Sebab itu negara kita, rakyat Malaysia kita ni kreatif memanfaatkan hasil hutan. Iaitu kreatif dan berkemahiran tinggi di mana dengan hasil hutan tu mereka boleh hasilkan kraft tangan seperti membuat tikar, membuat membuat beg, membuat bakul. Itu kraft tangan Malaysia. Hebat orang Malaysia. Diorang guna apa? Diorang guna daun mangkuang, daun pandan, daun nipah, buluh, dianyam jadi tikar, bakul. Ya Allah, hai. Hebat orang Melayu kita kan. Itu belum kira ambil daun kelapa.
Daun kelapa pusing jadi ketupat. Siapa sini pandai buat ketupat? Lipat-lipat masuk sini, jadi ketupat. Siapa sini pandai? Okey. Oh ya ke? Bagus, pandai buat ketupat. Okey, bagus. Tu. Ketupat palas bagus. Itu kemahiran tu. Kan? Ya, jangan tanya cikgu. Cikgu hanya pandai membuka sahaja ketupat itu dan makan. Okey? Itu cikgu rasa semua orang pandai. Okey. Okey, saya samalah kita kan. Itulah dia. Samalah kan. Rindu pula nak raya ramai-ramai kan. Tahun lepas dah tak raya kan. Tahun ni janganlah tak raya bersama-sama kan. Tahun lepas raya sendiri-sendiri kan. Dah lah salam dekat melalui video je tu. Okey, selamat raya. Aduh, harap-harapnya tahun ni tak adalah lagi macam tu kan. Okey, salam online kan. Duit macam mana duit? Oh, sediakan barcode je. Boleh scan transfer. Tak ingat. Oh ya ke? Alamak kesiannya. Ya, begitulah pakcik saya bank in. Dahsyat. Ini norma-norma baru ya. Harap-harapnya tak jadilah macam tahun lepas tahun ni ya. Biarlah tahun ini cikgu sebenarnya berniat tahun ni kalau boleh, kalau tak ada PKP, nak jugalah beraya rumah Fariba ke, rumah Lan ke, kan, rumah Akil ke, rumah Imanina ke kan. Nak juga beraya. Nanti bolehlah, nanti korang boleh flex kan. Cikgu, inilah kuih yang saya buat. Oh, cikgu pun, kuih yang kamu buat. Ya, rumah Zati ke, kan. Oh, ini kuih saya buat ni cikgu, makanlah cikgu. Ya, kan. Kamu buat kat mana? Oh, buat kat kedai cikgu. Saya tunjuk je, dia dah siap. Baik. Kemudian, masyarakat Melayu. Okey. Kuih tunjuk rupanya. Okey, masyarakat Melayu mahir bertukang kayu. Okey, membuat perahu, membuat perabot daripada rotan dan juga menempa alat senjata tradisional. Hoish, orang Melayu dulu paling hebat buat apa? Buat senjata seperti keris semua ya. Hebat. Kemudian kegiatan menenun kain puar dan juga menyulam selendang di Sarawak ini maknanya cerita apa tahu? Cerita tentang betapa kreatifnya orang tempatan kita. Kita tak sibuk-sibuklah menjajah. Kalau kita tak ada, kita buat sendirilah. Nampak? Kita boleh sound dengan British. Kita orang kalau tak ada benda pun kita orang buat sendiri tahu. Kita orang buat sendiri. Tak ada sibuk nak jajah macam korang. Korang tak ada benda, korang sibuk nak menjajah kita orang. Faham? Nampak? Itu. Kan? Jadi itu yang berlaku. Kemudian, okey, ya. Sistem ekonomi. Okey. Mungkin kita kita lihat mempunyai sistem ekonomi yang teratur. Ya Allah, dah ada sistem ekonomi yang teratur. Sebab kita bijak eksploitasi sumber alam untuk memajukan ekonomi. Kita ni libatkan diri dalam kegiatan perdagangan. Kita ada kemudahan pelabuhan, kita ada mata wang, kita ada sistem cukai, kita ada sistem timbangan dan ukuran yang praktikal. Ya Allah, kita dah ada macam-macam. Ini menunjukkan kita dah hebat. Kita dah hebat. So kalau kita lihat di sini sebagai contoh, kalau kita lihat di sini perdagangan dan pelabuhan. Kita dah ada macam-macam pelabuhan. Pelabuhan semua, kita punya pelabuhan ni semua pelabuhan-pelabuhan strategik. Okey, seperti pelabuhan di Johor, Kedah, Kelang, Melaka, semua jadi pusat pengumpulan barang daripada timur dan juga barat. Dan kita punya pelabuhan dah ada Syah Bandar. Syah Bandar tu ialah apa? Pengurus pelabuhan. Ada pelabuhan manager kau, port manager. Port manager. Tengok. Itu kita dulu. Kan hebat apa? Kemudian kita dah ada alat timbang, sukat dan ukur. Kita ada gunakan perkataan-perkataan seperti apa tahu? Seperti leng, seperti kepul. Kemudian kita ada cupak, kita ada gantang. Ini semua adalah alat ukuran kita. Kita tak mainlah pound ke kan, gram ke, tak main kan. Kita main kepul, leng, kal, cupak, gantang. Kita pun dah ada alat timbangan sendiri. Kemudian kita juga sebab kita selalu bergaul dengan pedagang Cina, jadi kita gunakan sikit-sikit lah
okey, berkaitan dengan alat timbangan pedagang Cina, iaitu kita gunakan kati, tahil, itu contoh-contoh okey, ukuran timbangan daripada pedagang Cina. Kemudian kita juga ada gunakan timbangan daripada pedagang-pedagang India, iaitu apabila kita nak timbang emas dan perak. Sebab kita tahu bahawa barang-barang emas dan perak ni, kalau ikutkan ya, antara orang Melayu, orang Cina, orang India paling banyak pakai barang kemas, betul? Okey, betul tak? Kepada ada tak kita kaum India di sini, ada tak sesiapa di sini kaum India di sini boleh akui tak ianya? Ada tak? Okay, cikgu tengok. Macam tak ada. Okey, tak ada pula. Okey, kan? Kalau kita tengok apa kaum-kaum India kita suka pakai emas. Okey, barang kemas nah kau macam tu. Yang sini tu pacu macam ni. Lepas tu yang macam ni lagi. Lepas tu yang macam gini lagi. Lepas tu macam gini lagi. Kan? Bling-bling dia buatnya. Jadi sebab itu pedagang India pandai menggunakan alat ukuran emas seperti mayam, okey, kemudian bungkal dan juga kati. Serta sagar. Ya, kaya. Orang Melayu kita pun ada juga kan? Mak-mak kita. Siapa mak-mak kita kat sini yang suka pakai emas? Angkat, okey, boleh cakap tak? Saya. Saja nak borak-borak ni. Mak-mak kamu suka tak pakai emas? Bukan mas pandai, emas. Okey. Kalau orang dulu-dulu, kalau pakai emas, ni gelang emas dia Nah, panjang ni. Ni panjang ni. Kalau dia pergi kenduri, dia pakai panjang ni, dia pakai panjang ni kan. Rantai, nah. Kan? Ya, kemudian pakai anting-anting lagi kan. Bila dia jumpa, gelang tangan macam tu. Assalamualaikum, Allahu Akbar, apa khabar? Kan? Dia gitu. Allahu Akbar, kan? Apa khabar? Macam tu. Kan? Dia macam tu. Ya. Alhamdulillah. Nak tunjuk emas kat sini, kan? Alhamdulillah, kan? Tunjuk emas, gelang. Rantai. 10 jari ada cincin. Lepas tu, kena yang pakai anting-anting, siap cerita lagi. Tahu tak jiran kita yang tinggal kat sini dulu, dah pindah dah kat sini. Oh ya ke? Semata-mata nak tunjuk anting-anting sini. Anting-anting emas kan. Yang dah pindah sini, dulu duduk sini, dah pindah kat sini dah. Itu cerita dulu-dulu lah kan. Orang-orang kita dululah. Okey. Sekarang dah tak adalah sebab semua orang pakai tudung kan. Orang dulu-dulu. Sekarang Apple kan. Dia punya ayat apa? Tolong ambilkan gambar kan. Selfie sama-sama nak? Dia nak tunjuk apa? Dia nak tunjuk phone dia yang ada 3 kamera. Tu pegangkan dia cakap. Apple ke? Taklah, durian. Okey, baik. Seterusnya. Okey, pakai phone aku. Okey. 3 mata you all. Okey, baik. Seterusnya, kita juga dah ada, kita dah ada mata wang. Okey. Okey, ramai yang pernah bertanya pada cikgu ya. Di mana cikgu, masa zaman dulu diorang guna ada mata wang ke? Ada. Okey, ada. Iaitu pada peringkat awal, orang-orang Melayu kita dulu berdagang gunakan sistem barter, iaitu tukar-tukar barang dalam urusan perdagangan. Kemudian tak lama kemudian mata wang itu dibuat daripada logam, timah dan juga emas. Kita dah ada duit emas. Kita dah ada duit wang timah masa tu. Dan ini menjadi ikutan bagi negeri-negeri Melayu lain. Contohnya mata wang, wang emas Kedah, wang emas Kelantan atau duit Kijang. Okey, ataupun mata wang Terengganu atau duit pitih Terengganu. Rasanya orang Terengganu masih lagi sebut pitih tak? Betul Syarul? Kalau orang Terengganu sebut duit tu pitih lagi ya? Betul, dekat duit tu ada tulisan Jawi, betul. Orang dulu-dulu. Kemudian dulu sistem percukaian, ada aktiviti perdagangan. Ini menyebabkan perkembangan bidang percukaian. So cukai dikenakan
atas hasil perlombongan, pertanian dan juga hasil hutan serta perdagangan, dan ini adalah menjadi sumber cukai, menjadi sumber pendapatan pemerintah untuk memakmurkan negeri. Okey. So ada tanya, cikgu, plastik kan lagi mahal daripada kertas. Kenapa RM100 dari kertas tapi RM RM daripada plastik? Okey, baik. Baik, sebenarnya yang mana lebih penting? Adakah bahan kertas itu atau nilai kertas itu? Mana lebih penting? Bahan ke nilai? Bahan ke nilai? Sebenarnya tidak. Sebenarnya yang lebih penting ialah nilainya. Walaupun sekeping kertas itu, tapi situ tulis 100. Maknanya apa? Nilai dia RM100. Kalau yang plastik tu tapi nilainya hanya 1 saja, RM1, kan jauh beza nilai tu. Ya, kosong tu memainkan peranan. Jadi sebab itu, ya, duit itu dipanggil raja kertas. Raja kertas Raja kertas ialah wang lah. Sebab dia sangat bernilai. Ya, at least tak terbakar. Sebenarnya tak ada orang pun nak bakar duit. Kan? Tak ada pun nak bakar duit. Kalau kaya macam mana pun, kan? Dia sebenarnya takkan bakar duit. Kecuali keadaan-keadaan tertentu lah. Menyebut pasal kaya ni, cikgu nak tanya pendapat kamu. Kita santai-santai. Okey, nak tanya kamu. Cuba kamu semua beritahu satu perkara tentang kaya. Apa maksud kaya bagi diri kamu? Cuba tuliskan dalam grup chat. Apakah maksud kaya bagi diri kamu? Kaya tu macam mana? Okey, Afzali kata Pablo Escobar. Lain? Banyak amalan soleh. Uish, kaya yang buat sapu roti. Allah. Okey, baik. Lain? Hidup senang. Cikgu nak jujur ke tak? Nak jujur lah. Rich in humanity, mempunyai keluarga yang memahami. Freedom. Wow, kaya tu. Barangan dan harta yang boleh cecah, tak terkira tu. Masya Allah, banyak betul kosongnya. Kan? Banyak sedekah, banyak harta, happiness. Betul lah tu. Baik, ya betul. Sebenarnya orang yang kaya ialah kaya sampai boleh jumpa. Okey. Okey, baik. Tiada masalah ya. Okey, baik. Kan cikgu cakap kosong semua penting. Alright. Baik. Sebenarnya begini kalau bagi cikgu lah orang yang betul-betul kaya sebenarnya apa tahu? Dia situasi bila apa tahu? Orang tu betul-betul kaya apabila apa tahu? Duit shilling, dia jalan-jalan waktu malam, duit shilling dia jatuh, duit 50 sen shilling jatuh dekat atas rumput padang golf. Duit shilling jatuh 50 sen. Dia keluarkan duit RM50 bakar. Nak cari 50 sen tu tadi. Mana pula 50 sen tadi? Itu memang kaya. Itu memang kaya. Nak cari duit 50 sen bakar duit RM50. Mana tadi duit? Itu memang kaya. Itu kaya bangang namanya. Okay, baik. Kaya level lain. Jadi itulah kekayaan membazir sungguh. Kan? Itu memang tahap kaya tak apa-apa. Tak bakar suara dalam tak ada sekolah dah. Aduh, level Yapin itulah. Itu gila macam tu. Tak nak dia bagi saya lah. Okey, baik. Itu kehebatan dia. Kemudian kita tahu juga bahawa pada ketika itu juga kita lihat ada kegiatan keintelektualan. Maknanya negara kita pada waktu itu dah ada kepandaian di mana kita dah ada pendidikan, dan pendidikan terbagi kepada dua. Kita ada pendidikan tak formal dan juga pendidikan yang formal. Tak formal tu contohnya apa? Pendidikan awal atau asuhan daripada keluarga. Contohnya dia ajar kemahiran bercucuk tanam. Ya, belajar daripada rumah. Cucuk tanam, menangkap ikan, bertukang, hasilkan kraft tangan, diajarkan ilmu agama, berpekerti mulia, cara berkawan dan menjaga maruah. Itulah dia. Pendidikan yang tidak formal. So ada yang tanya, cikgu, apa maksud net worth? Nilai bersih. Nilai bersih. Itu net worth. Okay, net worth ya. Baik, bagaimana dia ajar? Iaitu melalui pantun. Bila contohnya macam tadi kan,
ada pelajar tanya, "Cikgu, sebenarnya kita dah belajar bab 1 ni kan, tapi kita belajar lagi Cikgu cakap apa? Hai, sudah garu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Nampak? Dia ajar melalui pantun. Itulah dia. Kan? Kena pula ada yang makan Maggi tadi kan, dalam kelas tadi ada makan Maggi kan. Dia makan Maggi. Kemudian dia dah kenyang, siap sendawa lagi. Kan? Sendawa. So kita sebut apa? Kita sebut apa? Wah, gendang gendut tali kecapi, kenyang perut suka hati. Nampak? Orang dulu-dulu berpantun aja. Cantik. Jadi saya bukan tahulah Haras muka kau kan. Tak boleh, tak ada haram, ya betul, tak ada masalah. Kan? Okey, melalui pantun, syair, peribahasa, pepatah, pantang larang, cerita teladan dan juga pengajaran. Okey. Baik. Betul sebenarnya. Baik. Mungkin ada yang kata bahawa makan Maggi ni tak boleh. Okey. Baik, dia begini. Apa juga makanan dalam dunia ni, okey, selagi dia halal, kamu boleh makan. Tetapi jangan berlebihan. Kalau makan nasi tiap-tiap hari, banyak sangat tiap-tiap hari, juga boleh membawa kepada penyakit kencing manis. Kalau makan ayam tiap-tiap hari pun juga akan menyebabkan penyakit-penyakit yang berjangkit. Begitu juga kalau makan Maggi banyak-banyak akan menyebabkan apa? Menyebabkan keguguran rambut. So semua benda, betul. Kalau semua benda berlebihan memang memudaratkan. Kalau sesekali makan Maggi tak ada masalah. Nampak? Sesekali, seminggu sekali ke, tak ada masalah. Ya, okey. Okey, itu sebenarnya bersederhana ya. Baik. Kemudian contoh cerita rakyat dalam pendidikan tidak formal iaitu si tanggang anak derhaka, mendidik tidak menderhaka kepada ibu bapa. Kemudian cerita anjing dan bayang-bayang supaya kita tidak bersikap tamak. Di Sarawak dan Sabah pula, matlamat pendidikan formal adalah untuk membolehkan mereka berdikari apabila dewasa. Di Sarawak pula melalui cerita-cerita lisan berkaitan dengan amalan dan kepercayaan turun-temurun sesuatu etnik. Contohnya cara berburu, cara meramu, itu semua adalah pendidikan tak formal. Orang-orang dulu ajar. Cerita anjing dan bayang-bayang tu bukan ke cerita Eropah? Cerita macam mana? Cerita anjing dan bayang-bayang. Okey, baik. Cerita anjing dan bayang-bayang sebenarnya popular. Okey, dan kalau dibawa sekalipun, dibawa daripada Eropah sekalipun, ianya telah diceritakan mungkin daripada zaman British dan diceritakan kepada orang-orang Melayu kita dan orang Melayu kita pun bercerita okey sampai sekarang. Jadi dia bukan kita kata sebagai daripada mana asal usul cerita tu, tapi pengajaran cerita tu yang kita nak. Faham? Dia bukan asal usul cerita tu, tapi pengajaran yang kita nak. Betul. Betul Imanina. Sebenarnya buku-buku kita, manuskrip-manuskrip Melayu lama kita seperti buku-buku Hukum Kanun Melaka dan pelbagai lagi semua tersimpan dekat Museum Barat. Museum Britain, kat Belanda, kat Perancis. Memang dibawa lari kat sana dan diorang mengkaji sampai sekarang. Kita tak boleh nak bawa pun keluar ke sini. Padahal tu kita punya. Nampak? Jadi itu sebenarnya. Sibuk je kan. Kita nak mengkaji tapi kita tak ada. Itulah sebenarnya kan. Kita nak mengkaji tapi pemimpin kita kan, pemimpin kita ni sibuk nak berebut kuasa, berebut jawatan semua kan. Tak menjaga rakyat, kurang memberi perhatian kepada masalah-masalah sejarah dan identiti negara kita. Kenapa sebenarnya? Apa masalah? Apa masalah? Salah. Jangan marah. Kan tiba-tiba dia marah. Jangan marah. Bukan. Okey, baik. Okey, geram. Kan. Jadi itulah yang berlaku. Semua pelik. Cikgu bukan marah korang Bukan marah korang, bukan. Geram dengan keadaan semasa. Okey. Apa yang kau merepek ni? Apa Naim? Okey. Rosak tengkolok. Tengkolok mahal ni, keras. Okey. Kemudian kita juga ada pendidikan formal
iaitu pendidikan yang bercorak Islam dan menekankan ilmu agama. Kalau formal tu dilaksanakan di masjid, di surau, di madrasah dan istana. Kalau kat istana, tentang pentadbiran negara dan sistem politik. Kalau masjid dan surau, cara bacaan solat. Tu yang kena belajar tentang idgham, iqlab, qalqalah sughra, qalqalah kubra. Itu semua. Tajwid, hadis, fiqh, usuluddin. Kemudian baca di pondok iaitu Al-Quran, ilmu hadis dan bahasa Arab. Bukan ena, bukan. Banyak lagi. Kemudian ada madrasah, ada sukatan pelajaran, kelas, tahap. Okey. Pengkhususan, ada mudir, ada diselia jawatan kuasa keuangan. Maknanya senang cerita macam inilah. Kalau kita balik semula kepada kepada asalnya, kalau kita lihat tentang kestabilan dan juga kemakmuran negara kita, di mana kalau kita lihat kestabilan kerana apa? Kerana dah ada sistem pemerintahan, kita dah ada perundangan, kita ada hubungan luar. Sebab itu kita stabil. Kemudian kemakmuran. Kenapa kemakmuran? Kita ada hasil bumi dan hasil alam. Kemudian kita pandai memanfaatkan hasil hutan. Kita ada sistem ekonomi. Dan sistem ekonomi itu kita ada perdagangan dan pelabuhan, kita ada timbang, sukat dan ukur, kita ada mata wang, kita ada cukai. Kemudian yang seterusnya kita makmur kerana apa? Kita ada kegiatan keintelektualan di mana kita ada pendidikan. Pendidikan kita pula terbagi pada dua, pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Jadi cikgu ada satu assignment untuk kamu semua, di mana assignment ini ada hadiah. Assignment ini ada hadiah. Di mana assignment ini hadiahnya adalah satu set satu set hidangan Food Panda yang akan cikgu hantar ke rumah kamu. Serius. This is serious. This is serious. Set hidangan yang akan dihantar kepada kamu. So mana-mana yang terbaik yang akan terpilih, cikgu akan berikan. Serius. Cikgu nak bagi. Betul, memang betul. Right. So explain macam mana cara nak dapatkannya. Kita orang order cikgu bayar, tak perlu cikgu yang bayar, cikgu yang akan belanja, cikgu yang akan send kepada kamu melalui Food Panda ataupun GrabFood. So don't worry. Don't worry. So, apakah cara-cara untuk mendapatkan hadiah itu? KFC bucket 50 pieces. Kau makan ayam ke kau makan bucket tu? Kan? 50 pieces mana muat pandai? Okey. Baik. Baik. Sebenarnya begini. Saya makan orang tu je. Apa yang cikgu terkejut sebenarnya begini, apa yang cikgu nak buat iaitu cikgu nak supaya kamu semua tolong buat mind map. The best mind map yang kamu boleh buat iaitu berkenaan dengan unit 1 ini. Pertama, tolong buat tentang kestabilan. Ini mind map yang pertama. Mind map yang pertama. Kemudian seterusnya kita nak buat untuk mind map yang kedua iaitu tentang kemakmuran. Ini mind map yang kedua. Seterusnya. Nanti dulu, dengarlah dulu. Bukan mind map pandai, mind map peta minda. Nanti dulu, sabar. Kemudian, seterusnya berkaitan dengan yang ketiga iaitu sistem ekonomi. Yang ini. 3. Ya. 3. Kemudian satu lagi yang keempat. Yang keempat yang ini. Kegiatan keintelektualan. So ada 4 mind map yang kamu kena buat. Baik, mind map ini. Bila cikgu nak mind map ni? Dengar. So ada 4 mind map ni.
So cikgu nak kat sini ada lebih kurang 62, 63 orang. Semua orang menghantar keempat-empat mind map ini. Okey, keempat-empat mind map ni dengan syarat di mana mind map pertama. Cikgu ulang Cikgu nak kamu buat mind map yang pertama berkaitan dengan kestabilan ni. Iaitu sistem pemerintahan, beraja apa semua. Perundangan dan juga hubungan luar. Kemudian yang kedua kemakmuran ini. Berkaitan dengan hasil bumi, memanfaatkan hutan. Yang ketiga sistem ekonomi. Dan yang keempat iaitu kegiatan keintelektualan. So setiap seorang ada 4 mind map. Baik, mind map ini sebenarnya boleh dibuat sama ada by hand ataupun gunakan PowerPoint ataupun gunakan apa juga software yang kamu boleh buat. Boleh gunakan untuk hantar. Dan yang tercantik, cikgu akan pilih setiap satu Kalau katakan contohnya yang mind map yang pertama nombor 1 ni Husna Fazil yang cantik, dia dapat. Kemudian yang kedua mungkin juga Idlan. Bukan Idlan, Adlan. Adlan punya yang paling cantik. So Adlan menang. Kemudian yang ketiga mungkin juga Naim punya buat, Naim yang paling cantik. So cikgu akan ambil. Dan yang keempat mungkin juga Fariba punya. So Fariba cikgu akan pilih dan empat-empat ni dapat. Tetapi seandainya seorang itu sahaja dia buat empat-empat dan empat-empat tu cantik, dia seorang conquer. Ya. Ya ke? Ya betul. Betul. Kalau dia empat-empat buat cantik-cantik, dia lah dapat conquer empat-empat. Alright. So itu adalah kamu punya tugasan. Juri. Yeah. Yes. Ya, memang cikgu tunaikan. Dan kalau yang paling cantiknya adalah tidak perlu gunakan tangan lah. Lebih baik kamu gunakan macam PowerPoint ke kan. Kalau kamu pandai. Ya. Kalau empat-empat cantik jadi 4 makanan ke cikgu order? Ya, betul. Sebab kalau empat orang lain empat-empat dapat. Kalau empat-empat tu satu orang tu je buat yang memang cantik-cantik, seorang tu lah dapat empat-empat. Macam? Saya rasa tak dapat kot sebab saya tak pandai guna PowerPoint ni. Okey. Tak ada masalah. Nak buat PowerPoint ke dalam Words ke apa, tak kisah. Yang cikgu nak cantik tu je. Yes. Okey. Dan juga ini mind map. Mind map sebenarnya bukan buat nota. Mind map hanyalah bulat-bulat di mana hubungan-hubungan tu je. Itu sahaja. Yes. Dah ada idea. Dah ada idea lain macam ni. Advance. Advance nampaknya. Ada plan dah. Dah ada plan. Cikgu suka tu. Cikgu suka. Itulah yang kita nak. Contohnya macam so ada yang form 5 tadi yang form 5 tadi ada seorang tu hantar. Cantik sangat. Dia buat macam mana cikgu tunjukkan cikgu tunjukkan. Alright. Baik, cikgu tunjukkan contoh dia buat mind map tapi bukan dalam bab ni. Dia buat dalam bab form 5. Macam ni dia buat. Konsep kedaulatan negara. So dia buat macam ni. Kemudian pandangan tokoh tentang kedaulatan. Letak gambar-gambar, dia letakkan itu semua. Nampak? Yes. Cantik, serius cantik. Kan? Dengan wording dia yang kemas. Kemudian jenis kedaulatan dia pecahkan lagi. Serius cantik. Ini kemungkinan besar oleh kerana dia buat 4 ini bukan form 3, ini form 5. Ini form 5. Jadi cikgu yakin korang pun boleh buat. Korang pun boleh buat. Korang lagi hebat. Ini just form 5, bukan Pro Max. Ini form 5. Nampak tak? So bermakna dia buat apa? Dia buat 4. So ada potensi untuk dia menang. Dia ni form 5. Form 5 pun cikgu buat macam ni tau. Ada potensi untuk dia menang keempat-empat hidangan. Yeah. Yes. Cikgu tak tahu. Tapi serius cantik. Tapi sebenarnya bukan pakai pen. Dia pakai, rasanya dia akan pakai macam
apa words juga apa semua. Okay, ya. Cuma tambah-tambahkan je. Ini dia tak pakai pensel ni. Mana ada tulisan secantik ni? Yes. Nampak tak? So ini cikgu nak memberikan idea pada kamu supaya siapa yang tercantik dia akan menang. Okay, dia akan menang dan seriously cikgu akan berikan hadiah satu set food panda makanan yang dia akan dihantar kepada kamu. Boleh? Nampak tak? Cikgu, how long Yeah. kena siapkan benda ni? Okey, bagus soalan tu. Okey. Baik, soalan itu sebenarnya kamu kalau boleh, okey, ianya perlu disiapkan sebelum hari Khamis minggu hadapan. Bukan Maknanya Sabtu. sebelum kelas kita yang akan datang. 1 week. Okey, Jadi sebab the next satu kelas minggu kita kena buat. yes. Okey, kelas kita lepas ini hari Sabtu kan? Hari Sabtu. Kemudian Boleh the cikgu, next boleh kelas cikgu. tu kita akan pamerkan dan kita akan bagi tahu siapa yang menang. So pada Guys, hari itu kita akan Oh, seriously, please semangat ni kan. ya. Sebab cikgu rasa macam why not cikgu menyumbang pada kamu, cikgu nak bagi pada kamu, nak belanja kamu makan lah. Tapi mestilah ada harga dia, iaitu kamu buat yang the best. Bagi, tak apa. Kamu buat macam dia cantik, hantarkan ke WhatsApp cikgu. Tak ada masalah. WhatsApp. Okay. Dekat mana my map tu hantar kepada nombor cikgu iaitu WhatsApp cikgu. WhatsApp cikgu. Yes, nombor WhatsApp cikgu. Just WhatsApp Okay. dan juga insyaAllah. Okay. Jadi kita nak tengok siapa yang menang. Mana tahu ada 4 Mana orang tahu tu. mungkin saya. Dan insyaAllah InsyaAllah. mungkin ramai yang akan tanya, cikgu macam mana terlupa buat pasal apa. Baik, mungkin yang akan tanya, cikgu macam mana cikgu nak hantar? Okey, jangan risau. Sebenarnya selepas ini cikgu akan postkan satu borang pendaftaran sebab sebenarnya korang semua belum berdaftar lagi. So Daftar korang apa? belum daftar pendaftaran kelas cikgu. Kamu kena sebenarnya cikgu nak buat borang pendaftaran untuk apa tahu? Kamu letakkan nama parents kamu, letakkan alamat, nombor phone supaya apa tahu? Berdasarkan alamat itu cikgu akan hantar makanan itu kalau kepada siapa yang menang. Yes. Borang itu dalam Google Form. Yes, cikgu akan send nanti. So come on guys. Cikgu yakin korang boleh buat yang terbaik, lebih baik daripada yang tadi. So yes, jangan risau. InsyaAllah kita akan buat banyak kali macam ni supaya apa tahu? Setiap orang merasa kemenangannya. Setiap orang merasa hadiah daripada cikgu kerana tugasan kamu. Sekarang ni dah ada food panda apa semua kan. Seriously, apa lagi? Cikgu lagi lah excited kan nak tengok korang punya form 3. Cikgu yakin form 3 memang akan buat yang terbaik. Cikgu yakin ni form 3 semua memang buat yang terbaik lah kan. Terpulang nak pakai tangan pun boleh kan, tapi cikgu rasa sama ada kamu guna komputer ke, tulisan ke, memang semua pakai tangan. Tak pernah lagi kamu pakai komputer pakai kaki. Kan? Ada pakai kaki. Okey. Pakai niat tu. Pakai niat lagi hebat, pakai niat kan. Pakai. Ke pakai macam ni? Ish. Okay. Pakai hidung pun boleh. Boleh pakai PowerPoint, pakai iman. Boy, pakai iman. Pakai santau, pakai bomoh, macam-macam lah korang ni. Ya Allah, takutnya aku kan tak pasal-pasal aku yang kena santau kan. Aku yang kena bomoh dengan korang kan. Jangan. Insaf lah nak. Okey, baik. So, macam korang semua boleh tak menjahut cabaran cikgu ni? Boleh. Terbaik Akil. Terbaik juga Syarul. Itu Boleh. yang nak. Yes. Sebab sebenarnya apa? Boleh. Kita nak don't worry. Cikgu akan berikan insyaAllah. Ada soalan? Nak ambil kertas. Cikgu. Saya akan mengaku sekarang ni. Saya tak Okey. akan buat dengan secara serius. Sebab saya tahu saya tak akan menang. Apa ni? Belum apa-apa. Belum bertanding dah mengaku kalah. Apa ni? Come on. Semangat orang Terengganu. Come on. Tak Kamu nak membawa semangat. image. Syarul mesti menang punya. Come on. Tak nak semangat. Tak nak semangat. Alamak ai. Macam mana kau ni kan? Kan? Tak tahu. Saya rasa Syarul mesti menang punya sebab dia pandai lukis. Ya, betul. Boleh juga.
Cikgu yakin Syarul boleh buat sebab Syarul pandai lukis. InsyaAllah. Dalam diam-diam dia kata Okey, saya tak okey, nak kita buat tengok lah. dulu, kita tengok dulu. Letak Ah, effort sikit, letak effort sikit. ya, itu anak murid cikgu. Itu. Okey. Itu sebenarnya. Ya Allahu Akbar. Merendah untuk meroket. Ayat. Merendah untuk meroket ya. Terbaik korang form 3. Cikgu yakinlah korang kalau semangat macam ni sampai PT3 memang korang A lah sejarah korang ni. Memang hebat lah. Gitu. Wow. Yes. Baik. SPM lah cikgu, Yes. SPM dulu. Oh, SPM. Itu lagi cikgu suka. SPM. Yes. Amin. Dia sampai mana yang kena buat? Ya Allahu Akbar kan. Ada Mikael tertinggal kapal terbang ke?